Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cek-cek Palung apa abang. Terima kasih banyak-banyak kerana apa mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Kali ini adalah satu episod yang special. Adalah Pak Long nak tunjuk ke hampa sikit. Kok-kok hampa boleh ambil sebagai iktibar ke, ataupun ambil sebagai pengajaran ke, atau apa saja dalam video ni. Tentulah video ni adalah video yang aduh, salah pula. Tentulah video ni adalah video yang lain daripada yang lain. Hari ini adalah episod yang ke-500. Jom, Pak Long tunjukkan apa yang Pak Long nak tunjukkan, nak berkongsi dengan hampa hari ini. Let's go! Kerja buat video macam Pak Long ni, one man show ni dah biasa dah. Mula-mula letak di sana. Ambil gambar sikit, ubah tripod tak sini pula, ubah kamera tak sana pula. Itu benda biasalah. Kalau yang bagusnya, kalau hampa tengok bagi YouTuber yang memang dah besar-besar lah, yang dah glamour-glamour, mereka dah ada satu tim lah. Contohnya tim ambil gambar ada 2 orang, tim edit ada 2 orang. Jadi mereka ada satu grup untuk nak menghasilkan satu-satu video. Pak Long tak ada lah, cik. Pak Long seorang-seorang, cik. Cik, kalau benda tersasul cakap, tersalah cakap tu adalah benda yang biasa. Pak Long selalu sangatlah cakap tak betul lah. Tengok sendirilah tadi. Cakap pun tak betul. Tak apa, kadang-kadang kita boleh tunjuk kat penonton, kita teruskan saja. Kalau kita rasa memalukan diri sendiri ataupun tak sesuai untuk ditunjuk pada penonton, kita cut. Itu cara dia. Biar Pak Long duduk tani. Hari ini adalah satu episod yang special, yang sangat amat special. Nak nampak macam mana tak tahu lagi. Tengok keceriaan di muka Pak Long pun hampa dah tahu. Episod yang ke-500. Bermaksud Pak Long dah buat 500 video berkongsi dengan hampa semua. Pak Long pun dapat kekuatan tentulah dari hampa semua yang mai subscribe Pak Long, duk mai tengok video-video Pak Long. Walaupun kadang-kadang video-video Pak Long ni tak setara mana. Oleh itu, Pak Long inginlah, berbesar hatilah nak berkongsi dengan hampa semua macam mana Pak Long buat one man show video. Nak shooting, nak fikir, macam mana nak edit, macam mana nak ambil gambar di belah sana, sat lari mai belah sini pula. Tengok awal pembukaan video tadi, Pak Long dah tunjuk sikit ke hampa macam mana Pak Long ambil gambar video secara one man show. Apa kata Pak Long tunjuk ke hampa lagi, Pak Long kongsi dengan hampa lagi di sebalik tabir ataupun di belakang tabir. Alright, let's go. Mungkin hampa tertanya-tanya Pak Long tak dapat nak tunjuk ke hampa secara lebih detail. Pak Long buat apa, edit dengan apa? Dengan komputer ke? Tak. Semuanya Pak Long buat dalam telefon ni. Ambil gambar pun sini, Pak Long edit pun sini. Pak Long menggunakan Viva Video yang ni, yang atas ni, Viva Video. Viva Video ni pada awalnya dulu, kalau hampa tengok video-video Pak Long cuma 5 minit. Yang 5 minit tu adalah Viva Video yang percuma. Oleh kerana Pak Long nak menggunakan editan yang lebih panjang, Pak Long bayarlah. Pak Long rasa selesa sangat menggunakan aplikasi ni. Tengok, ni semua video-video yang Pak Long buat. Senanglah, senang sangat. Nak tunjuk cara, susahlah di sini. Tapi kalau hampa tanya Pak Long, apa yang Pak Long guna, inilah Viva Video. Nampak tak? Tu atas dia tulis apa? Viva Video VIP. VIP tu sebab Pak Long memang bayar untuk menggunakan aplikasi ni. Cek, penggunaan kamera tu penting oh. Lebih-lebih lagi cara kita nak pegang. Ni, macam Pak Long duduk tengah selfie ni, cakap sambil selfie ni. Macam mana Pak Long pegang? Mai Pak Long tunjuk ke hampa. Moga-moga hampa boleh ikut cara Pak Long pegang. Ini dia, macam ni lah. Cik, Pak Long tunjuk satu tip pada hampa untuk nak pegang telefon bagi nak selfie lah. Harap-harap boleh memberi manfaat kepada hampa semua. Telefon, tangan kita macam ni, kita hanya letakkan macam ni saja. Nampak? Ni sini. Dan dia akan on off menggunakan ibu jari. Contoh.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, bagi contoh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, bagi contoh. Dalam video ni, Pak Long tak mau buat kerja-kerja kebun. Cumanya Pak Long nak bersembang-sembang dengan hampa saja. Kalau hampa tengok daripada episod yang pertama lah. Episod yang pertama tu adalah episod hari Pak Long membeli kebun ni. Pada masa tu, Pak Long dah terfikir Pak Long nak buat satu video yang pendek-pendek untuk disimpan dalam YouTube bagi kegunaan Pak Long. Pak Long tak terfikir langsung video-video yang Pak Long upload akan menjadi tontonan hampa semua, akan menjadi apa nak cakap lah, hampa duk main tengok Pak Long lah. Maksud Pak Long macam tu lah. Asalnya memang video ni video personal. Mungkin hampa juga tertanya-tanya, Pak Long pernah cakap dalam episod yang ke-100 ke? Bukan. Dalam subscriber yang 1000. Pasal apa Pak Long cakap Kedah? Pak Long mai dari Kedah 22 tahun dulu. Pada tahun 2000, Pak Long mai di sini, Pak Long dapat posting di sini dan Pak Long mulalah kehidupan baru di negeri Pahang. Pak Long tinggalkan Kedah lama dah. Tapi sebulan sekali, 2 bulan sekali Pak Long balik lah. Kebetulan Pak Long pun berkahwin dengan orang sini. Kiranya mai duduk sini lah. Bila mai duduk sini, mulut ni tak boleh lah nak pusing kono pusing ni. Lidah belacan tanya dawai. Mana boleh kan? Jadi tak apalah, biar Pak Long cakap Kedah. Tak ada masalah cakap Kedah di sini. Oleh kerana di sini, kalau hampa nak tahu lah, ada juga kampung-kampung Kedah, ada juga orang-orang yang di sebelah Jengkar tu, kebanyakannya mai daripada utara. Jadi di Temeloh ni kalau cakap Kedah, cakap Kelantan, itu tak menjadi masalah, biasa-biasa. Macam tu. Dah tahu kan? Kan apa? Bagi tahu kat hampa, khabar kat hampa, sebab mungkin hampa tak pergi tengok video Pak Long masa Pak Long ada subscriber 1000 dulu. Dah terjawab. Pak Long nak buat cerita santai-santai lah dalam video ni. Cerita tentang sejarah. Pak Long ni jenis banyak cakap. Jadi macam ni lah, bila buat satu-satu video tu, adalah kadang-kadang idea tu mai terus, kadang-kadang buntu. Bila buntu tu mengambil masa 2 ataupun 3 hari. Asalnya Pak Long buat seminggu satu video. Kemudian sampai satu ketika Pak Long dapat satu mesej lah dari pihak YouTube. Dia kata ni nak cukup dah lah. Lebih kurang macam ni lah. Dia kata ni nak cukup dah ni. 1000 subscriber. Dan hang kena ada 4000 jam. Oi, Pak Long kata apa ni? Baca balik. Dia kata boleh daftar ni. Dia kata tunggulah. Pak Long pun buat video banyak sikit. Bila buat hampa duk tengok. Jadi cukuplah. Alhamdulillah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tontonan. Susah nak dapat 4000 jam tontonan. 1000 subscriber tu mudah. Kita tak boleh nak paksa orang tonton video kita. Itu yang paling susah bila kita buat YouTube macam ni. Sejak daripada tu, Pak Long pun mulalah menjadi YouTuber kampung macam ni lah. Alhamdulillah, dapatlah berjumpa dengan hampa semua, dapat kenal hampa semua. Walaupun kadang-kadang Pak Long ni terlupa, tak kenal siapa-siapa. Mungkin ada di kalangan hampa yang mai pada awal episod, ada yang mai pada tengah episod, dan ada yang baru jumpa episod-episod Pak Long dalam Kebun Abah. Pak Long nak ucapkan ribuan terima kasih pada hampa semua. Pak Long terharu sangat. Ni episod ke 500 je. 500 susah nak buat je. 500 nak bertahan. Dalam pembikinan video-video Pak Long menggunakan tripod ni dan menggunakan monopod yang pendek ni. 2 ni saja yang Pak Long gunakan. Ini adalah tripod yang ke-5 dah kot. Sebabnya dia tak boleh nak tahan. Sebab kita bawa pergi rata-rata. Tak apalah, kita beli yang murah. Ni pun dah tercabut dah ni. Mana? Mana? Tak tahan lah. Tengok bawah mana ada dah. Tak apa, kena beli lain lah. Satu benda yang penting untuk kita jadi YouTuber yang konsisten lah. Maksud Pak Long, sentiasa ada video, sentiasa ada idea. Kita kena berkolaborasi dengan orang lain. Pak Long rasa bersyukur, rasa seronok sangat sebab ada kawan-kawan
yang sangat supportive dengan Pak Long. Kadang-kadang tu ada juga di kalangan kawan-kawan kita yang bila kita nak buat video, kita buat keluar kamera macam ni, okey main macam ni kan. Lari tak nak. Pak Long faham, mereka tak mau masuk dalam video, kadang-kadang malu. Kita ni tak sama semua. Tapi kalau dengan Cikgu Tempur, tak ada nak buat keluar video lagi, tak ada nak buat keluar kamera lagi, tu dia jenguk main dah. Ini adalah seorang kawan yang sangat supportive dalam pembikinan video YouTube Pak Long dan menjadi mentor Pak Long lah. Dia A1 4 tahun depan pada Pak Long dalam bela binatang, dalam tanam pokok, dalam aktiviti perkebunan. Jadi Pak Long ada satu orang yang Pak Long pegang untuk menjadi kawan dan menjadi partner yang supportive. Seorang lagi, kalau hampa duk tengok dalam video-video Pak Long, Abang Jo. Abang Jo ni dia tak pandai lah nak bercakap sangat. Tapi bila kita bercakap dengan dia, dia support kita. Dia balas apa yang kita tanya. Macam episod yang baru-baru ni tentang kambing tu kan, dia tak banyak cakap. Jadi bila Pak Long tanya, dia terpaksa menjawab. Jadi dia pun salah seorang daripada kawan yang supportive. Bila Pak Long balik ke kampung, dialah yang menjaga kebun Pak Long, khususnya ternakan-ternakan Pak Long. Pada awal mulanya Pak Long beli tanah ni, matlamat Pak Long tak jelas. Matlamatnya hanyalah untuk ada kebun sebab orang lain ada kebun. Macam tu. Tapi bila dah Pak Long dah bersihkan kebun ni, Pak Long mula mencari satu matlamat yang baru. Antara matlamat yang baru adalah untuk menanam pokok. Pada awalnya lah, tak apa, Pak Long tanam dulu 30 pokok durian. Pak Long ingat Pak Long nak buat satu dusun durian, tapi Pak Long silap. Kerana durian ni tak sesuai untuk ditanam di tanah Pak Long ni lah. Sebabnya sambil-sambil Pak Long tanam pokok durian, Pak Long juga tanam pokok nangka, pokok cempedak. Pokok nangka dan cempedak naik elok. Daripada 30 pokok durian yang awal dulu mati habis, tinggal 3 pokok ataupun 4 pokok saja. Tak apa. Selepas tu Pak Long mula berkolaborasi dengan Cikgu Tempur, dan dia kata why not Pak Long bela ayam ke, bela itik ke. Sebab itulah Pak Long memulakan bela ayam dan bela itik. Alhamdulillah, tangan yang Allah bagi ni bolehlah nak bela ayam dan itik, menjadilah. Cumanya lah ni saja Pak Long nak kurangkan sikit sebab masa tu tak ada, lagipun dedak pun sangat mahal. Pak Long minta maaf kalau hampa tengok video ni, apa yang Pak Long cakap, suara ni tak sama dengan gambar yang hampa tengok. Ini adalah sebab storage pada handphone Pak Long tu dah terlalu banyak. Pak Long kena delete dulu video-video yang lama. Ini adalah satu tip. Kalau hampa buat video, hampa jangan simpan video-video lama dalam handphone ataupun dalam storage hampa dengan banyak. Ini akan melambatkan. Macam ni lah contoh. Jadi boleh buat contoh tunjuk kat hampa kan. Kalau hampa perasan lah, dalam 500 video ni, kebanyakan ada ayat-ayat yang memang dah lekat di mulut Pak Long. Contohnya Pak Long bagi, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Kan? Satu lagi di hujung. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video yang santai-santai saja, video yang pendek saja. Pak Long habaq pendek, tapi antara 12 minit hingga 17 minit. Ada yang komen Pak Long tu. Sajalah. Kita bagi psikologi sikit supaya penonton-penonton kita tak rasa lama sangat tengok video kita. Tak beri nak sambung lagi ni. Bukan Pak Long bagi salam penamat ni. Tak. Cik, Pak Long ni seorang yang ceria. Macam mana hampa nampak Pak Long dalam video ni, dalam video-video Pak Long, macam itulah Pak Long kat luar. InsyaAllah, siapa yang tegur Pak Long di luar ke, ataupun Pak Long tak akan biar macam tu. Pak Long akan sapa. Pak Long sangat menghargai orang yang menegur Pak Long, walaupun Pak Long tak kenal. Tak kenal, cara tak kenal. Satu lagi nak abang hampa. Ramai di kalangan hampa tanya Pak Long, main nombor telefon Pak Long.
Pak Long main nombor telefon Pak Long. Pak Long nak ucapkan berbanyak-banyak maaf. Minta maaf banyak-banyak cik. Pak Long tak dapat nak bagi nombor peribadi Pak Long. Sebab Pak Long dah kenal cik. Saja Pak Long tak mau abak kat hampa lah. Ada Pak Long bagi nombor peribadi Pak Long. Last sekali dia sailang Pak Long. Dia teo Pak Long. Terbang melayang duit Pak Long. Bukan dah abang kata hampa semua macam tu. Tapi Pak Long kena jaga juga privasi Pak Long. Pak Long minta maaf banyak-banyak nah. Cik, ada benda yang Pak Long boleh berkongsi dengan hampa, ada benda yang Pak Long tak boleh berkongsi dengan hampa. Kebanyakan YouTuber dia tak menceritakan kepada penonton-penonton tentang pendapatan dalam menjadi seorang YouTuber. Ni Pak Long nak cerita kat hampa. Pak Long ada 27,000 orang subscriber di Kebun Abah. Ada orang sampai 100,000, ada orang sampai 1 juta. Sebenarnya bilangan subscriber tu tidak mempengaruhi pendapatan seseorang YouTuber. Yang mempengaruhi pendapatan seorang YouTuber adalah berapa jam tontonan untuk satu hari. YouTube secara keseluruhannya dia bagi setiap 100 jam tontonan $1. Cik, 100 jam bukan 100 minit cik. Susah nak dapat 100 jam cik. Pak Long pun nak dapat 100 jam 200 jam tu rasa susah sangat. Tapi oleh kerana support daripada penonton-penonton Pak Long mengucapkan ribuan terima kasih. 100 jam dapat $1. $1 lah ni lebih kurang RM4 3 kupang, RM4 4 kupang. Itulah darab lah kalau dapat 500 jam dapat banyak tu. Tapi Alhamdulillah bolehlah setakat minyak kereta Pak Long bulan daripada rumah mai ke kebun setiap bulan. Itulah yang boleh Pak Long kongsi dengan hampa semua. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Ni nak habis dah ni, dah ulang tadi ni. Pak Long harap video yang ke-500 ini dapat membuka sedikit mata hampa. Mungkin hampa pun nak jadi seorang YouTuber yang biasa-biasa yang macam Pak Long pun dah okey. Janji hampa kena pandai bercakap, idea kena ada sikit dan hampa perlu dikelilingi oleh orang-orang yang supportive. Pak Long harap apa yang Pak Long tunjuk kat hampa selama ni dapat memberi sedikit inspirasi dan apa saja. Tapi yang pentingnya memberi satu kekuatan yang baru. Setiap kali Pak Long mai ke kebun, Pak Long dah nampak mak ni nak buat, ni nak buat. Cuma masalah lah ni adalah kekangan dari segi masa dan sedikit kewangan. Yang tu tak ada masalah, kita boleh cari. Target Pak Long bukanlah lah ni. Target Pak Long 11 tahun lagi apabila Pak Long pencen dari menjadi seorang guru. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.